والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Yang dihormati Fadil Sabdul, pengurusi majlis dan juga merupakan tuan imam, pengurusi dan Yayasan Besar Masjid Al-Mukhlisin, Alam Damai, muslimin dan muslimah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnianya pada malam yang mulia ini dapat kita bersama dalam majlis ilmu nak bincang satu tajuk tentang kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana kitab yang saya pilih yang kecil ini, nama kitab ini Bidayatul Usul fi Tafdhil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Persoalan awal tentang kelebihan Rasulullah. Kamu memandangkan dalam kitab ini ada 41 kelebihan Nabi, maka kita ringkaskan nama dia kepada 41 kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatasi para anbiya yang lain. Jadi memandangkan kitab ini membincangkan tajuk yang besar, iaitulah kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuailah dengan masa kita hari ini pun, semua orang bercakap tentang Rasulullah. Ada yang sayang kepada Nabi dengan berbagai-bagai cara nak tunjukkan sayang. Cerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita sayang? Kerana dia adalah merupakan orang yang Allah Taala suruh kita ikut dia. Sangat jelas arahan Allah Taala itu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'un yuhibbukumullah. Katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa yang sayang tuhibbunallah, sayang kepada Allah, fattabi'uni, mengenai ikut aku. Bila ikut aku, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kamu dan mengampunkan dosa kamu. Barulah kita jelas di sini talazum, satu kemestian di antara cinta Allah dengan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin ada orang kata dia cinta kepada Nabi tapi tak sayang Allah, ataupun sayang Allah tak mahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak berlaku. Walaupun pada hari ini kita nampak kepincangan ada. Orang nak sayang ke Nabi berbagai-bagai cara yang dia buat. Dengan mengadakan majlis seperti kita hari ini, majlis ilmu bincang khas tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun perbincangan yang dibuat baca kitab awal sampai akhir. Kitab ni pendek ya. Saya buat wacana biasanya dalam makan masa selama 3 jam. Tapi oleh kerana malam ni taklah kita bersedia sedemikian, tak zuhur ada setakat 90 minit ya tadi, maka kita ambil lah. Kata orang Arab, ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Apa yang tak dapat dibuat semua jangan tinggal semua. Ambil setakat mana yang mesti dapat. Jadi kita ambil malam ini secara ulasan ringkas tentang kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab. Yang pertama saya nak memperkenalkan pengarang kitab ini. Penulis kitab ini namanya Syekh Izzuddin bin Abdul Salam As-Sulami, yang meninggal pada tahun 660 Hijrah. Dia meninggal pada tahun 660 Hijrah. Seorang tokoh yang hebat dalam dunia Islam ini, seorang yang sangat terkenal dalam mazhab Syafi'i, diberi gelaran yang tidak diberi pada ulama lain, iaitulah digelar dengan nama Ba'iul Muluk wa Sultan Ulama. Gelaran dia Sultan Ulama, penjual raja-raja. Kalau orang lain kena jual ke raja, Syekh kita ni rahimahullah, dia boleh jual raja. Panjanglah cerita dia, saya tak nak masuk. Tuan-tuan boleh baca dalam mukadimah kitab ini, boleh tengok nanti. Lepas pada ni kalau tak puas hati boleh tengok dalam rakaman yang saya buat
selama 2 jam lebih itu boleh dapat tengok dalam YouTube 41 kelebihan Nabi, ataupun masuk melalui blog Abu Anas Madani. Kita akan letak link kat situ. Jadi yang pertama kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini 40 kelebihan dalam kitab ini. Kitab mana? Dalam kitab Bidayah Usul ini disebut 40 kelebihan, 41 kelebihan. Terdapat banyak lagi kitab-kitab lain yang ditulis tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam Abu Isa At-Tirmizi. Kitab ini sangat masyhur. Orang hari ini saya tengok iklan banyak terdapat di sekitar kawasan kita di Kuala Lumpur, di mana-mana seluruh Malaysia. Orang duk baca kitab Syama'il Muhammadiyah. Saya juga berminat untuk usahakan satu buku juga. Ringkasan pada Syama'il itu panjang. Kalau kita nak wacana mungkin dalam sebulan baru habis. Ataupun kita baca ambil berkat dia baca, dia tak saraf, boleh habis cepat. Tapi kita nak baca cerita, memahami apa itu kandungan, apa yang tersirat di sebalik sirah. Inilah yang menjadi perbezaan di antara sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sejarah lain. Orang lain hebat setara mana atas dunia gini, orang kata sejarah. Tapi bila sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil sirah Rasulullah. Apa sebab? Sebabnya Allah Taala perintah dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Bagi kamu dalam pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu uswatun hasanah. Apa makna uswah? Contoh ikutan yang sangat baik yang kamu kena ikut. Oleh kerana dia menjadi contoh, bagaimana kita nak buat contoh satu benda yang kita tak nampak? Ibarat kata tuan-tuan datang ke Masjid Al-Muflisin. Kita tengok masjid ni cantik, comel, bangunannya hebat, imam-imam dia pun hebat, pengurusi ya, mana semuanya aktif, bekerja sungguh untuk gerakan dakwah Islami. Maka kita ambil gambar dia, kita ambil dia punya aktiviti buat balik kampung. Ini model, contoh. Jadi oleh kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dipilih oleh Allah sebagai contoh, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpaksa mendedahkan pribadinya, tak boleh disembunyikan. Apa yang nampak pada zahir, itulah dia yang batin. Kalau kita orang nampak zahir hebat, tapi yang batinnya wallahu a'lam. Ahli hadis membawa hadis ini, riwayat mengatakan bilangan yang disebut seramai 124,000 orang. 124,000 orang. Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, berapa ramai bilangan Rasul? Ini tahap yang kedua. Rasul berapa ramai? 25, terlambat lagi. Itu soalan yang ketiga. Rasul bilangnya 313 orang. Rasul 313. Ada setengah riwayat kata 315. Dan yang tersebut dalam Quran seramai 25 orang. 25 yang kita duduk lekat kat dinding tu, itu yang tersebut dalam Quran. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam satu lagi dia panggil golongan ulul azmi minar rasul. Ulul azmi minar rasul berapa orang? 5 orang. Ulul azmi artinya rasul-rasul yang berdepan banyak dengan kaum. Siapa dia? Bermula dengan Nabi Nuh alaihissalam, kemudian diikuti dengan Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mari kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dalam kitab kita ni Izzuddin Abdul Salam telah memilih yang pertama sekali, ciri yang pertama Nabi kita, iaitulah Nabi merupakan pemimpin bagi semua para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Rasulullah bersabda, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhra. Nabi kata, saya penghulu, ketua bagi semua anak Adam, dan bukan aku nak bangga-bangga. Kenapa Nabi sebut sangat wala fakhra, wala fakhra, bukan nak bangga? Kenapa dia sebut?
Maka di sini para alim ulama kita mengatakan bahawa biasa orang kalau dia sebut jawatan dia nak bangga dengan orang. Saya ni gini. Ada saya jumpa dengan satu kawan. Dia baru mengajar di tempat. Jadi bila orang panggil dia ustaz, dia profesor, dia ulang balik, saya profesor. Jadi orang kampung, ustaz apa khabar? Dia ada profesor, dia ulang ke profesor dia. Jadi orang kampung dia tahu apa prof, dia tahu ustaz, dia untuk guru dia tahu. Jadi Nabi SAW nak sekat. Takut orang kata, juga Nabi cerita tak? Nabi kata, anak sayyidu waladi Adam yaumil qiyamati wala fakhr. Bukan nak bangga, bukan nak sombong, tidak. Tapi memang itulah jawatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita pada hari kiamat nanti, Nabi kata apa? Wa biyadi liwa'ul hamdi yaumil qiyamati wala fakhr. Di tanganku panji-panji kepujian pada hari kiamat wala fakhra. Dia ulang lagi, bukan nak bangga-bangga, tak. Bukan nak tunjuk sombong, tidak. Tapi itulah jawatan yang Nabi Allah Taala beri kepada dia. Kemudian Nabi mengatakan yang ketiga, Adam. Faman dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamati wala fakhra. Nabi mengatakan Nabi Adam dan semua orang selepasnya akan berada di bawah panji-panji itu pada hari kiamat. Ini juga bukan untuk berbangga-bangga. Jadi banyak sekali kita nampak bahawa kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tinggi. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda telah diampunkan dosanya yang terdahulu dan yang kemudian. Panjang cerita dia. Dalam buku itu ada. Di mana bukti dalilnya? Dalilnya sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam kita berlalu di mahsyar. Manusia ini akan keluar di mahsyar dalam keadaan matahari hampir di kepala. Dalam alamat kiamat Nabi mengatakan tadnu syams yaumil qiyamah. Fasalhu ma yubki. Tanya dia apa sebab dia menangis. Subhanallah. Allah Taala suruh Jibril pergi tanya. Tuhan tahu dah semua benda ini di bawah ilmu Allah, tapi sengaja dia suruh Jibril pergi tanya, nak suruh Jibril dan para malaikat lain tahu apa sebabnya Nabi kita menangis. Fa'atahu Jibril datang. Tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun cerita, aku bimbang tentang umat aku selepas aku wafat. Maka Jibril naik beritahu kepada Allah Azza wa Jalla. Faqala Allah Taala firman pada Jibril, ya Jibril, izhab ila Muhammad. Pergi semula ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqul, beritahu kepada dia, inna sanurdika fi ummatika wa la nasud. Allahu akbar. Tuan-tuan dengar. Jibril bagi ya Muhammad, kesak, berhentilah menangis. Inna sanurdika fi ummatika, kami akan beri suatu ganjaran yang engkau reda, engkau suka tentang umatmu ni, wala nasuka, kami tidak akan hampakan harapan. Jadi di sinilah hadis ini hadis sahih telah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ada setengah ustaz kita ni dia kata hadis umat ini tidak sahih, itu dalam cerita lain. Tapi dalam cerita Jibril baca ni, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jangan baik. Bila cerita ni kita akan sambung nanti lepas dalam beberapa perkara yang akan datang. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang ke-7, kelebihan Nabi kita yang ke-7, di antara kelebihannya juga Allah telah bersumpah dengan hayat Nabi, la'amruka, demi umur engkau. Jadi kalau kita baca dalam Quran, Allah Taala bersumpah dengan umur, dengan bukit, dengan masa, itu hak Allah. Itu hak apa? Hak Allah. Kita sebagai manusia lah. Nabi kata man kana halifan falyahlif billah. Siapa yang bersumpah, kena bersumpah dengan nama Allah. Wallahi wa billahi. Sumpah dengan nama demi itu demi ini apa? Tak boleh. Dalam hadis lain Nabi kita larang man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Siapa dia sumpah lain pada Allah, maka orang itu telah melakukan syirik. Jadi bila Tuhan bersumpah dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu menunjukkan bahawa Nabi itu sangat hebat kedudukannya di sisi Allah. Yang ke-8, Allah Subhanahu wa taala
memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui panggilan. Nabi Allah Taala tak panggil wahai Muhammad, tak. Ya Muhammad, tak panggil. Tapi bila nak panggil Nabi, dia sebut ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Berbeza dengan nabi lain. Dengan nabi lain alaihi wassalatu wassalam, Allah Taala sebut nama dia. Ya Adam, ya Musa, ya Isa. Sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Baik. Kita pergi cepat-cepatlah. Dia banyak cerita sikit. Yang ke-9, mukjizat Nabi, semua nabi-nabi sebelum ini telah berlalu. Kalau orang baca dalam buku sejarah, mukjizat para nabi. Nabi Musa hebat tak hebat dia? Hebat. Mukjizat dia tongkat, boleh belah laut. Boleh jadi ular. Boleh buat apa lagi, banyak macam. Tapi kat mana tongkat Nabi Musa? Ada lagi tongkat Nabi Musa? Tak ada lah. Tuan-tuan kata ada. Kat mana? Dekat Mekah. Betul tak? Orang pergi Mekah, duduk di hotel, marilah penjual-penjual. Jual kayu kokar. Dia kata ini tukar Nabi Musa. Saya selalu dengar, kalau orang ceramah pergi jual kat hotel, kat di rumah kita dengar. Ini tukar Nabi Musa. Saya ingat lagi. Kata apa lagi? Ini bahtera Nabi Nuh. Boleh terima lagi. Yang ketiga, biasa dia akan buat, dia kata ini tasbih Nabi. Sampai situ tak payah berhenti lah. Saya kata stop lah mungkin. Cukuplah. Kalau nak jual tasbih, kali kokal jual. Tapi nak jual Nabi, jangan. Nabi bila pakai tasbih? Nabi ada tasbih? Tak ada. Jadi kalau nak jual kayu kokal, jual. Tapi nak jual Nabi dengan tasbih kayu kokal, menipu hati. Tak payah tipu. Jadi tuan-tuan, tongkat Nabi Musa, tak ada lagi. Kalau orang nak jual tu, nak beli buat perhiasan, ambil lah. Nak percaya, jangan. Ini termasuk dalam percaya kepada benda-benda yang boleh membawa kepada rusak akidah. Boleh bawa kepada syirik apabila kita tidak meneliti tentang bahaya mempercayai benda-benda itu. Balik gantung kayu kokar kat rumah, mata tak sakit. Jadi kita sambung lagi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis ini Nabi kita pernah bercakap dengan para sahabat. Nabi kata, aku mengharapkan umat aku ini serombok ahli jannah 1/4 penduduk syurga. Fakabbarna, sahabat kata kami bertakbir, Allahu Akbar. Seronoknya dapat bilangan ramai 1/4. Cuba kira tuan-tuan. Nabi seorang, umat dia 1/4. 3/4 lagi untuk umat yang lain. Berapa Nabi lagi? 300 orang lagi. Banyak. Berapa peratus kita dapat? Tsumma qala, kemudian Nabi tengok, lah Nabi kata, sulus ahli jannah. Umat aku ini 1/3. Sahabat kata kabarna, kami semua bertakbir, Allahu Akbar. Seronoknya bayang ramai. Tsumma qala syatra ahli jannah. Jadi yang letaknya, yang terakhir sekali Nabi kata, umat aku ini 1/2 daripada penduduk syurga. Para sahabat bertakbir, bergembira dengan umat yang begitu ramai, dengan kelebihan yang begitu besar yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-15, Nabi dan Rasul yang lain diutuskan oleh Allah khusus kepada kaumnya sahaja, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada seluruh manusia dengan jin. Jadi seluruh manusia dengan jin diberi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-13, yang ke-16, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
hanya berkata-kata, Nabi Musa berkata-kata dengan Allah di bumi, di bukit Tur Sina. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata-kata dengan Allah di Sidratul Muntaha sewaktu dia naik Isra Mi'raj pada malam Mi'raj. Yang ke-17, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan umat yang terakhir. Terakhir keluar di dunia. Kita orang paling akhir sekali keluar di dunia. Tetapi merupakan umat yang paling cepat keluarnya di akhirat nanti. Jadi bila akhirat nanti, kita lah orang yang mula-mula sekali dapat kelebihan. Yang ke-18, Nabi SAW sebagai pemimpin mutlak seluruh manusia, maka dikaitkan kepimpinannya dengan hari kiamat, yaumul qiyamah. Yang ke-19, Nabi SAW diberi kuasa syafaat, yakni kuasa yang amat ingin dimiliki oleh semua makhluk, termasuk Nabi Allah Ibrahim AS. Jadi ini dipanggil kuasa syafaat ini, kuasa yang besar yang kita nak. Di mana Nabi kita cerita? Yang ke-20, Nabi kata Al-Wasilah. Al-Wasilah ini satu kedudukan dalam surga, darjat yang tertinggi dalam surga. Hanya seorang hamba Allah saja yang mampu memperoleh ini. Nabi SAW amat berharap agar baginda lah orang yang akan memilikinya. Oleh itu, sesiapa yang mohon doa kepada Allah agar Al-Wasilah itu dianugerahkan kepada baginda, mereka akan menerima syafaat. Mana hadis? Hadis yang kita buat tadi. Hadis mana? Hadis azan. Nabi SAW sabda, "Iza sami'tumul muazzin faqulu mithla ma yaqul." Bila mu dengar azan, kamu kena jawab. Jawab macam mana? Seperti muazzin kata. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita berkata apa? Allahu akbar. Kecuali bila sampai di hayya 'alas salah. Kita jawab apa itu? La haula wala quwwata illa billah. Betul lah. Mana orang yang duduk di sini memang dia jawab seperti itu. Yang saya bimbangnya orang yang duduk kat rumah dia. Dia jawab apa? Saya takut muazzin hayya 'alas salah sini, dia di rumah dia hayya 'alas salah juga. Sebab tu dia tak mahu. Berlawan, bertembung dengan Bilal. Bilal kata mari salat sini. Dia kat rumah hayya 'alas salah, solat kat sini kat rumah. Nah, itu ramai yang tak pergi tu. Masjid kita di Al-Muflisi ni di antara masjid yang canggih. Canggih tak canggih? Hebat lah. Mikrofon kita berapa kilometer boleh dengar? Sekitar kilometer terlambat, lebih kurang sekilometer dengar ni. Kalau mari semua yang dengar azan kita lalu tadi, berapa masjid, berapa besar lagi masjid ni kita kena buat? Berapa masjid kena buat? 10 kali ganda. Pak kita lagi tak naik, tak cukup lagi dah. Tak cukup lagi. Maka inilah yang menunjukkan bahawa itulah Nabi kita suruh jawab la haula wala quwwata illa billah. Sebab apa? Sebab la haula wala quwwata illa billah. Aku tak mampu nak menyahut seruan azan ini kecuali dengan pertolongan Allah. Orang yang sampai ini memang Tuhan dulu. Kalau tak dekat masjid tak mari. Macam seolah-olah muazzin panggil orang lain. Makhluk asing mana nak suruh masjid? Tak ada. Ini satu benda yang saya rasa ajaib. Kita cerita sikit. Kita ni bukan cerita Nabi lah, cerita saya. Abu Anan. Tahun lepas saya pergi melawat negara China. Saya tahu perempuan ramai pergi ke China tapi pergi beli apa? Beli sutera ya. Saya ni pergi atas misi dakwah, nak melawat tengok orang Islam di sana. Sampai di Beijing, dia bawa saya pergi melawat di Masjid Newgate, masjid tua di Beijing. Saya masuk tengok, waktu tu pukul 12 tengah hari. Dia kata Zuhur di sini pukul 12 tengah hari. Pukul 12 berduyuk orang masuk masjid. Saya pun masuk. Kita kat mana lah tempat muazzin? Mana tempat mikrofon azan? Saya tak nampak. Biarlah tak nampak, tengok.
Masuk waktu azan, keluar muazzin daripada bilik Bilal, dia duduk tepi tangga, dia azan tepi tangga. Allahu akbar, Allahu akbar. Dia putus azan tu dia ikut mazhab Anas. Nak ikut perkembangan kita ni, boleh tengok dalam website saya Abu Anas